A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Lama kita tak jumpa. Okey. Saya akan teruskan lagi Microsoft Word ni, dan awak dah buat dengan Cikgu Denan latihan 1A, B, C dan D, dan kita dah sampai penghujung pada topik 1 Microsoft Word. So awak kena buat lab 1 Word, dan lab ni boleh didapati dalam CDOS. Okey, nanti saya minta awak download dalam CDOS. Saya tunjukkan sekejap. Okey, dalam CDOS nanti. Okey, awak scroll down pergi pada Microsoft Word, buka lab 1. Okey, ni awak akan buat kejap lagi. Okey, awak akan buat sebentar lagi. Okey, yang ni saya besarkan. Okey, yang ni buat seorang-seorang, tak lama. Sebab nanti akan bagi 2 kelas ni tak banyak. So buat seorang-seorang. Okey, yang ni dia punya apa yang awak betul buat. Okey, buka lab ni, kemudian type balik perkataan ni semua. Okey, savekan dengan nombor pendaftaran _lab1.doc. Okey, tengok layout dia macam mana. Page orientation, yang ni saya tak nak ajar, semua dah tahu dah. Bukakan page margin, top, bottom, right and left dengan ukuran yang diberikan. Format dia, line spacing, font yang apa, font yang macam mana, align, line spacing, font jenis apa, size font dan align dia. Okey, heading dia letak polygreen blueprint. Okey, size berapa ada heading dia. New logo, logo tu kena cari polygreen blueprint tu, kena cari dalam internet. Awak Google aja, type perkataan ni, insyaAllah jumpa. Okay, adjust the logo in the middle of the paragraph. Dalam paragraph yang awak type ni nanti, logo tu berada di tengah-tengah. Hopefully dia akan berada di tengah-tengah. Okay, letter daripada uppercase. Ikut satu-satu dia punya start ni. Okay, jenis macam mana dimasukkan, jenis type. Adjust the logo di middle. Okay, kemudian pada paragraph, bawah paragraph tu, type satu table yang mengandungi 3 kolom ni. 3 kolom, ada berapa row? 10 row dalam keadaan ni. Merge entire column that contain the word focus area. So yang ni awak kena mergekan daripada 1 sampai 10 yang bahagian focus area. Set the table and set the following: set alignment, element center. Okay. Kemudian autofill. Okay, border semua tu. Ini semua awak boleh dapat ni dalam CDOS. Download lab 1. Okay, save dan upload dari CDOS. Okay, nanti upload nanti saya akan tunjukkan nanti. Separuh kelas akan tak saya, separuh kelas dia akan tak pada Cikgu Denan. Nanti saya akan tunjukkan senarai nama yang mana berada bersama saya dan separuh lagi akan berada bersama Cikgu Denan. Okey, jawapan dia sepatutnya awak akan dapat bentuk macam ni lah nanti. Sepatutnya nanti. Okey, macam ni dia sepatutnya. So saya minta tambah satu lagi, awak letak bahagian header file, letak nama awak dan nombor pendaftaran. Bahagian ini menunjukkan bahawa awak yang buat nama dan nombor pendaftaran pada bahagian header. Ini penting lah. Saya tak nak ada orang yang berkongsi dengan sama. Okay, sepatutnya dapat macam ni. Okey. Okey, seterusnya saya nak terus, dia dah dari bab 1 ni, saya nak terus masuk pada bab 2 iaitu Microsoft Excel. Okey, untuk tu saya minta nanti awak lepas ni download exercise 2.1 dan 2.2 dalam Excel. Okey,
Buka kita punya sini, download exercise 2.1 dan 2.2 dalam Excel. Lepas ni. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan sikit lah apa yang dalam Excel ni. Saya nak ajar sikit dulu. Buat tajuk pengenalan tentang Excel. Okay. Yang pertama, bila awak buka satu file Excel, ini 2.1. Kita buka satu file Excel. Kita tunjuk sini 2013. Okay, bila buka, dia akan keluar satu ni lah. Okay, dia kenalan ni lah. Kalau macam kita tak buka apa-apa, kita buka kosong. A new file, dia akan keluar macam ni. Blank workbook. Okay, kalau ada suggestion, ada bentuk di sini harus bertanya. Okay, kita buka yang first. Okay, ini adalah rupa bentuk ruang kerja workspace bagi Microsoft Excel. Hanya ada kotak-kotak kosong macam ni. Okay, kotak-kotak macam ni. Dan ribbon tag kat atas. Okay, lebih kurang sama lah produk Microsoft. Dekat atas ni ada button save, undo, redo. Okay. Kemudian ada ribbon tag kat sini adalah file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, develop semuanya. Ini standard. Okay. Kita tengok satu-satu dulu. Apa yang ada dalam file. Dalam file ni semua samalah dia punya program ni. Okay, pertama ada info tentang file Excel tersebut. Okay, kat sini apa kita boleh buat apa? Kita boleh protect workbook kita. Okay, control what type of change people can make to this workbook. Kita boleh protectkan dia. Bagai final, encrypt with password. Maknanya siapa yang ada password, kalau macam benda tu sulit, kita boleh tak password dekat kita punya file Excel. Okay. Okay, ataupun kita nak bahagian sheet yang tertentu saja kita nak protectkan dia. Bahagian protect current sheet. Okay. Okay, kemudian protect workbook structure, keseluruhan workbook, restrict access. Okay, maknanya orang yang dapat ni tak boleh nak edit a copy, dia just view sahaja. Ini adalah yang kita buat. Okay, dan satu lagi add a digital signature. Okay, inspect workbook. Okay, version. Okay, seterusnya kita tengok new. New ialah yang tadilah kita buka file baru. Dia akan bagi satu suggestion blank workbook. Okay, yang ada row dan kolom. Rows dengan huruf A, B, C sampai dia ada, saya tak tengok dia punya ni, the last row and column ni. Okay, tak apa, nanti kita check dalam Google. Okay. Kemudian open. Okay, open ialah file yang kita pernah buat. Bila buka, kita boleh buka sini lah. Okay, sama ada dalam kita punya PC ataupun dalam file OneDrive kita, dalam komputer. Ini recent ialah pernah kita buka lah dalam masa terdekat. Tapi telah dibuka dalam masa terdekat. Okay, OneDrive dalam cloud kita, dalam komputer kita sekarang ni. Okay, dan terus kita tambah lagi dalam drive ni. Okay, cara save. Okay, nak save kat mana lah, save as dan sebagainya, sama dua ni. Kemudian nak cetak. Okay, nak cetak, setting printer, setting, nak print active sheet saja. Maknanya kita punya workbook tu terdiri pada beberapa helaian lain yang membentuk satu workbook. Sheet A, B, C, sheet 1, 2 dari memang ikut awak banyak mana dan membentuk satu workbook yang tertentu. So kita boleh print lah, awak nak page yang keberapa semua. Okay, yang ni semua setting untuk printer, tak masalah. Okay, share. Kita nak sharekan kita punya maklumat ni, file ni kepada sesiapa. Ada cara lah, invite people. Okay. Export, kita nak tukarkan kita punya Excel kepada bentuk PDF. Okay, kat sini lah. Kita pergi close. Okay, nak close. Kemudian option. Okay, option ialah setting tu kita punya Excel. Okay, kat sini ada general, setting. Okay, dia bagi font apa. Apa itu kemudian. Tapi dia bagi default tu. Yang tadi creating new book pakai body font sebagainya. Font size berapa.
Okay, kemudian formula. Okay, kita nak setting formula. Okay, proofing. PCF language tak saya pakai public MDI. Okay, mesti kita pakai English ya, English Malaysia. Advance. Okay, custom ribbon. Custom ribbon kalau kita nak tambah kat sini, normally kalau awak dia takkan nak letak tick pada developer ni. Okay, developer ni adalah special sikit. Nanti saya tulis sikit lah bahagian apa yang kita boleh buat dengan developer. Okay, kebanyakan awak sampai view sahaja. Developer add in dengan mobile PDM tak ada semua. Yang kat rumah awak tak ada. Okay, itu sahaja kat sini. Okay, kita tengok pula bahagian ribbon tab kat sini dalam Excel ni. Yang pertama ialah home. Tapi dalam home yang first ni samalah dengan Word, Excel, PowerPoint. Cuma ada cut, copy, paste. Paste kat sini dia ada bagi pilihan paste special lah. Okay. Dan format painter. Saya format painter tahu kan? Format painter macam kita nak satu paragraf tu sama sebiji format dia dengan paragraf yang sebelumnya. So kita copy paragraf sebelumnya, tekan format painter dan kita select paragraf baru supaya dia punya font, color, size exactly sama dengan yang sebelumnya. Okay, apa lagi dalam home adalah font kat sini. Okay, di sini ada font. Okay, sama je macam Word Excel. Okay, Excel apa ni Word ada jenis font dan size. Okay, huruf kita nak besarkan size dia secara manual, tekan sini ataupun letak, pilihlah tekan secara increment atau decrement dengan size ni. Kemudian sama ada kita nak boldkan tulisan, italic dan sebagainya. Kita tak cerita lah. Okay, ini border buat macam kotak dengan ni. Color dengan ni. Okay, alignment sama ada, okay yang ni ada pertambahan sikit dah ke dalam Word. Dia tidak ada yang atas ni. Yang atas ni ialah kedudukan font tersebut di dalam kotak. Okay. Tekan saya nak masukkan. Okay. Tulisan ni, katakan saya letak atas sekali. Saya letak macam ni, maknanya kedudukan tulisan ni berada pada bahagian atas. Kalau perhatikan saya punya mark atas ni. Kalau yang klik yang kedua ni dia akan berada di tengah dan klik yang ketiga ni dia berada di bawah. Yang sebelah sini di sebelah kiri, center, kanan. Nampak? So ini kalau macam dalam Word kita ada 3 bawah ni je untuk left, right and center. Atau kita justify tak ada sini kan. Tapi kat sini dalam Excel dia ada tambah lagi 3 sama ada di top, center ataupun bottom. Ini kegunaan alignment lah. Okay. Okay. Kemudian kita ada mesin center. Okay. Mesin center. Okay. Kemudian mesin center macam ni lah. Kita klik 3 kotak ni, tekan mesin center. Dia akan memasukkan, gabungkan 3 kotak tadi dan perkataan tersebut akan berada di tengah-tengah center. Tapi kalau awak nak ubah perkataan ni ke kiri, boleh juga, tak ada masalah. Okay. Nak mergekan lagi sebesar-besar ada 4-5 ni, boleh letak macam ni. Okay, dan letaklah perkataan tengah-tengah. Semudahnya. Okay, seterusnya ialah okay. Seterusnya ialah bahagian number. Okay, yang ni benda baru yang berada dekat dalam Excel berbanding dengan tu. Dengan Word. Okay, general. Okay, kita bertukar perkataan. General biasa kita macam biasalah number, apa ni, teks sebagainya. Okay. Kita tidak spesifikkan format dia. Okay, seterusnya adalah number, dia akan spesifikkan nama number tersebut. Kalau macam dia perpuluhan, dia akan kita letak kosong bahkan berapa banyak, berapa titik perpuluhan. Okey, dan kita boleh setkan kepada currency ataupun mata wang. Okey, kita setkan mata wang. Okey, mata wang nanti ada satu latihan untuk awak nanti.
awak kena tu buat dalam pound sterling. So nak cari simbol, kita bukan insert simbol. Kalau macam Word kita insert simbol, yang ni kita boleh automatic letakkan sekali. Okay, accounting, okay, untuk format untuk tarikh. Kalau dalam Word awak kena tarik 12 November dan sebagainya. Tapi yang ni dia ada format dia. Ada format katakan hari di hadapan, bulan di tengah, tahun di belakang. Ada yang bulan di depan, tarikh per hari di tengah, tahun di belakang. Okay, ada yang dalam bentuk slash atau bentuk dash. So, banyak pemilihan kita nak type format tarikh tu macam mana. Ada tulis bulan tu ditulis 01, 02 sampai 12. Ada setengah bulan tu ditulis dalam Januari, Februari, March. Okay, ini adalah bentuk-bentuk format untuk penulisan tarikh. Besok date dan date. Okay, time. Time ada ikut sistem 24 jam. 23.15 ataupun pukul 11.15. Okey, 15. Ada juga yang tarikh macam jam pukul 8:08:05 AM atau PM. Okey, percentage. Okey, menulis persen. Okey, kemudian fraction adalah nombor pecahan. Scientific kalau macam ada kuasa, ada subscript. Okey, dan teks biasa. Kita boleh pilih di sini. So nombor kita kata kat general lah. First one. Okey, yang bahagian tepi sini ialah currency. Okay, ini currency yang mostly dah ada dalam ni dan awak boleh tambah lagi lah. Okay, dia akan automatic kalau detect Malaysia je tulis awak macam setting. Okay, pilih sini 12, klik currency Malaysia terus automatic keluar RM12. Tak perlu kita type RM. Okay, saya besarkan lagi. Okay, contoh saya letak 56 RM. Jadi kita klik keluar, dia akan detect 56 saja. Jadi bila saya tekan kat sini currency, pilih RM, terus pilih sini, pilih RM, terus detect 56. Okay. Okay, ataupun saya nak klik pada tukar pada pound, euro, automatic keluar. Automatic kan keluar 2 titik perbelahan di belakang. Lepas titik perbelahan ni ada 2 kosong di belakang. Sebab apa dia akan detect 10 sen lah. Okay, 10 sen, 20 sen dan sebagainya. Yang meletak tekan RM85, 20 sen. Ini 20 sen tapi atas tulis kan. Kita letak ni tekan kepada RM. Terus keluar RM85, 20 sen. Okay. Seterusnya conditional formatting. Okay, ini nak format ni lah. Table, kalau kita buat table nanti. Okay, ini mula sama. Table. Kita buat table. Tekan keluar format dia. Yang ni nanti awak akan gunakan nanti dalam table nanti. Cek sendirilah. Okay, saya akan bagi panduan dia punya dia nak macam mana. Pada kat sini lah dan sebagainya. Style. Insert, kalau macam kita dah buat table, kita nak tambah satu cell lagi, kita tekan insert, kita set letak di tengah-tengah, di hujung, di bawah dan sebagainya. Kat sini lah, insert and delete. Okay. Okay, seterusnya bagian editing, kita ada satu benda yang dipanggil baru auto sum. Auto sum ialah dia mencampurkan nombor sertifikat. Contoh, saya letak 5, 8, 3. So, saya nak campurkan semua. Saya select, tekan auto sum, keluar 21. So, tak payah tulis lah 5 campur 5 campur 8 campur 3. Okay, tak payah. Ini adalah auto sum. Okay, apa lagi yang ada dalam auto sum? Dekat sini kita boleh pilih average. Average ialah purata. So purata bagi 5 campur 5 campur 8 campur 3 berapa ya? Pilih. Kan average. Maknanya purata. Purata 5 campur 5 10, 10 campur 8 18 21. 21 bahagi 4 dapatlah 5.25. Okey, automatic kira. So memudahkanlah kalau dalam 2 tak ada ni. Okay, apa lagi yang ada dalam ni?
count number. Count number ialah berapa banyak unsur yang berada di sini. Ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. So ada 4 sini. So dekat sini tak tulis 4. Kat sini tulis formula dia iaitu count C9 hingga C12. C9 hingga C12. Okey, dekat sini kebanyakan dia akan ukur pakai sel number lah. Setiap sel ada nombor dia sendiri. Nombor macam alamat dia lah. Okey. Okey, seterusnya ada fill. Clear apa ni. Okay, sort dengan find and search ni samalah. Kalau kita macam kalau kita banyak, kita nak tukarkan apa yang nak mencari perkataan tu dan tukar pada lain. Find, replace dan sama. Find, replace, sebagainya. Okey, itu baru satu. Kemudian kita masuk pada insert. Okey. Insert. Apa maksud yang first adalah table. Kat sini ada pivot table. Okey, apa maksud pivot table? Pivot table adalah easy arrange and summarize complex data in the pivot table. Kita boleh sortingkan data tu lagi mudah menggunakan pivot table. Okey, tak apa, yang ni boleh belajar sendiri. Okey, ada satu data yang banyak, ada bataran yang banyak dan kita boleh gunakan pivot table ni untuk memudahkan pencarian kita, nak searching. Okey. Okay, kemudian bahagian illustration. Kalau insert, kita nak insert gambar. Okay, gambar online tak ada apa. Shape ni sama dalam ni lah. Sama macam Word. Okay, kita nak sentuh yang sama Word. Okay, yang ni kita ada satu bahagian yang ada adalah chart. Okay, chart ialah carta. Okay, maknanya daripada data-data dalam bentuk table tadi, awak boleh transformkan dia kepada bentuk carta. Ini adalah contoh okay. Dan ni apa panggil column chart. Yang ni dipanggil line chart, carta line. Yang ni pie chart atau donut chart. Kemudian ni apa? Ini dipanggil radar chart. Okay. Yang ni combo chart. Combo ialah gabungan dua chart dalam satu. So, gabungan lah. Okay, fiber chart dan sebagainya. Okay, report. Okay, spotlight. Okay, saya tentukan mana yang terima saja. Okay, setelah kita buat equation. Okay, kita buat equation automatic dan sebagainya. Okay, simbol yang lain lah kalau nak letak. Yang ni pun sama dengan Word. Okay, seterusnya page layout. Okay, page layout. Okay, page layout. Kalau pasal nampak atas ni. Okay lah, ini sama macam Word. Okay, margin, nak set up orientation sama ada di landscape ataupun portrait, size paper, A4 dan sebagainya. Nak print mana nanti. Okay, sekejap saya boleh buka satu kali. Okay, saya. Okay, saya nak buka dari mana? Page layout. Okay, page layout. Okay, kita setting margin. Okay, orientation. Okay, ni untuk kolom, bentuk apa ni kolom lah. Kalau kita letak setting dia automatic. Height tinggi mengikut pada tulisan kita ni lah. Okay. Okay, formula. Okay, formula. Yang ni kalau macam kita nak gunakan formula-formula tentu kita tahu, kita boleh tengok sini lah. Okay, auto sum. Okay, yang ni kita gunakan. Okay, dalam formula-formula yang ada untuk financial. Untuk financial. Okay, tak semua saya tahu benda ni. Yang ni kena buat pun kena study sikit. Okay, kita guna yang basic saja, yang sebenarnya cari sendiri. Okay, ini formula untuk logical and or pass through dan sebagainya. Okay, text. Okay, ini formula. Okay, date and time. Saya menulis tarikh semua. Saya akan kira dia boleh calculate hari, berapa bilangan hari, berapa jam dengan menggunakan formula yang tertentu. And reference, math and trick. Okay, tangent dan sebagainya. Okay, kalau type tekan boleh jadi calculator lah. Okay, jadi calculator.
tag cos 95, tag berapa. Okay, more function. Okay, ada banyak lagi sini yang formula yang kita kena cek sendiri lah. Pasal dia set tak ajar semua sekali. Okay. Apa lagi option? Tak ada. Calculation option. Okay, tak apa. Okay, data. Get external data from mana? Boleh ambil from Excel, from web, dan sebagainya. Okay. Guna mana? Okay, review. Okay, view. Okay, view. Kat sini saya tengok yang workbook view. Ni lah satu kita punya workbook lah. Kita workbook. Okay. Kita tengok yang ni lah normal kita macam ni. Kita tengok page break preview. Okay. Dia akan tunjukkan bahagian mana yang masuk dalam A4 kita. Okay. Yang bahagian biru ni adalah satu keping kertas. Untuk sini panggil page 1, page 2. Saya besarkan. Okay. Kat sini belakang ada page 1 lah. Bisa page 1, page 2, page 3 dan page 4. So, benda-benda ni ada 4 muka surat. Katakan awak nak adjustkan dia menjadi 2 muka surat saja, just drag kawasan tanda biru yang putus-putus ni bahagian tepi. Okay, dan ini jadi satu muka surat. Ataupun awak tolak dekat atas, saya nak bagi kepada 2 muka surat. Okay, macam tu lah. Ini kita nak bahagian mana tertentu saja yang kita boleh pilih. Okay. Jadi satu muka surat lah. Kalau print dalam satu yang sama nampak ni. So kalau benda ni tak setting betul, nanti awak akan dia akan tak keluar dalam printer lah. Kenapa print separuh je? Sebab apa, benda ni berada dalam muka surat lain. So, kalau macam ni dia akan keluar dalam satu muka surat yang sama. Okay. Contohnya ni kita semak balik. Okay, ini muka surat 1. Nampak? Dia akan keluar masuk balik. Kalau tadi tu dia akan masuk dalam 4 muka surat. So kalau yang ni dia akan masuk satu muka surat apa yang kita setting dekat page break preview tadi. Okay, seterusnya ada custom. Okay, custom ni sendiri. Okay, yang seterusnya bahagian show. Show bahagian kita tunjukkan apa? Grid line. Yang biasa kotak-kotak kecil ni kita boleh padam dia kalau tak semak sangat. Padam. Tapi better buka lah supaya senang kita tahu kita punya teks ada kat mana. Okay, tunjukkan kita dekat kalau tutup grid line, kita akan padam teks yang kita tu. Okay, bahagian grid line. Tutup. So dia akan tutup grid line tu. Benda tu tidak akan dikeluar dalam printer. Tak akan keluar dalam cetak benda tu. Jangan risaulah, benda tu kita tak ada. Formula bar pun kita boleh tutup. Okay, formula bar kita boleh tutup. Okay, heading pun boleh tutup. Heading tu yang ada huruf ABC dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah tu. Okay. Seterusnya, okay, yang ni saya akan terangkan nanti. Saya berhentilah. Tentang semua face panel ni, maknanya bahagian atas ni, kita buat satu macam table besar. Okay, dan data kita ada sampai 200. So kita tak tahu yang bahagian bawah tu bahagian kolom mana. So kita boleh buat freeze panel kat sini. InsyaAllah kita buat freeze panel, maknanya panel ni tidak bergerak. Okay, sini dengan freeze panel. Okay, maknanya kalau tu gerak 4.1 tak gerak. Okay, nampak? Dia tak gerak kan. Itu boleh. So ini dia punya ni lah. Okay. Apa lagi? Bagian developer. Okay, developer saya tak nak diagram semua ni. Dan sebagainya. Okay, habis penerangan tentang Microsoft Excel. Okay, saya nak ambil attendance sekarang. Saya panggil nama, tolong angkat tangan. Awak tak angkat, saya kira tak datang.
Okay. On time mic bila saya panggil. Hari ini kecoh dan semua. Okay. Amir Rizman Zahari. Saya. Baik. Okay. Terima kasih. Uvinesh. Turunkan tangan. Hanif. Hanif. Saya. Mana Hanif? Angkat tangan bawah ke atas. Okey. Mana Hanif? Tak ada. Ada Saya. Hanif. Okey. Aiman Mazlan. Angkat tangan Aiman. Hairul Nizam. Saya Encik. Baik. Bagus. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ada tak ada? Siti Aisyah. Tak ada ke? Ada. Mana awak kat mana? Mana Siti Aisyah? Saya. Okey, Syamin. Syamin. Saya Encik. Alright. Munirah. Munirah. Alright. Saya Encik. Okey, Uganeshwaran. Uganeshwaran. Ya, saya Encik. Alright. Syawal. Saya Encik. Bagus. Uvarasi. Uvarasi. Saya Encik. Bagus. Saran. Saran. Saya Encik, saya. Okey. Sekejap saya tengok satu. Ada orang beritahu saya tak datang dari siapa nama dah. Oh, Vishnu. Okey. Syamimi. No, Syamimi. Right. Ilman. Alright. Ashraf. Alright. Dah siap? Darmesh. Alright. Aizat. Alright. Karisma Priya. Saya Encik. Alright. Farisha Irwani. Alright. Nurul Farhanis. Mana Nurul Farhanis. Farisha turun okey dah. Nurul Farhanis. Tak ada ke? Nurul Farhanis tak ada. Tak ada ya. Satu. Nurul Farhanis 2 tak ada. Nurul Farhanis 3 tak ada. Okey, tak datang. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal bin Yahya. Ada tak ada? 1. Muhammad Haikal. 2. Muhammad Haikal tak ada. 3. Okey, seterusnya Irfahan. Muhammad Irfahan, angkat tangan. Okey, ada. Aku Muhammad Amirul. Alright. Muhammad Amir Syahir. Alright. Sartish. Alright. Okay, turun tangan. Mana dah tu turun tangan. Navin Kiran. Alright. Haizat. Okay. Haizat Ikram. Cik, saya Ya. ada Encik. Muhammad Haikal. Ada. Muhammad Haikal mana? Tadi Haikal saya Dahlia. problem sikit. Okey, tak apa. Okey, masih Encik. Okay, baik. Haizat Ikram ada. Okey, ada. Jasmine.
Jasmine, angkat tangan mana Jasmine Nora. Okay, ada Shirley Robert. Shirley Robert. Ada. Okey, turun tangan. Mana yang dah siap angkat turun tangan. Bacalah. Bacalah. Alright. Eshwa Sharma. Alright. Rajeshwari. Ada Rajeshwari. Rajeshwari 1. Rajeshwari 2. Tak ada. Rajeshwari 3. Okey, tak datang Rajeshwari. Vani Lachmi. Alright. Present, sir. Alright. Muhammad Aiman Daniel. Angkat tangan. Alright. Mio Nazrin, angkat tangan. Alright. Hanisa Afikah. Saya, Cik. Hanisa, okey. Siva Prakash. Alright. Davinder Singh. Ada Encik, ada. Okey. Cik Farah Amira. Alright. Pravina, alright. Visa TV kita ada tadi. No, Vishnu tak ada. Visa TV ada. Okey, yang tak ada Vishnu anak lelaki Raja Kumar. Okey. Okey, seterusnya ada masalah apa-apa tak tentang Microsoft Excel? Dia punya intro tadi. Ada siapa yang tak faham? Boleh tolong tanyakan. Kita tanya sekarang. Nak tanya apa-apa? Onkan mic. Silakan. Saya tunggu soalan. Nak tanya apa-apa? Buat masa sekarang faham kot. Nanti kalau nak buat tak faham boleh tak tanya kat WhatsApp, grup WhatsApp. Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih Encik. Sekarang ni nanti lepas ni awak buat apa yang perlu buat ialah awak buat lab 1 Word. Okey, buka download dekat CDOS. Lab 1 saya tunjukkan ya. Okey, yang ni. Nampak tak? Okey, buka lab 1, download dan hantar. Simpankan dulu. Kejap selepas ni saya akan tunjukkan siapa yang masuk kelas saya, siapa yang akan masuk kelas cikgu ada nanti. Masuk dan hantar nanti ikut persarahan dia dah. Okey. Okey, saya nak masuk sikit topik Excel ni. Okey, exercise 2.1. Okey, sementara kita buat satu juga exercise 2.1. Okey. Awak download nanti dalam Microsoft Excel, buka 2.1. Okey, ini. Okey, exercise ni ada 2. Exercise saja. Okey, cara nak bagi awak familiar gunakan Microsoft Excel. So ada 2, bahagian bawah ada 2. Satu formatting dan satu basic editing. Okey, awak buat, tulis nama dan hantar file Excel nanti. Okey, kita tengok yang pertama ialah bahagian formatting. Exercise 1, ada banyak exercise ni, ada 2, 3, 4, 5. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Yang pertama, benda ni dah ada kat sini. Cuma awak kena buat latihan kat sini je. Ikut arahan sebelah. Okay, yang perlu buat. Yang pertama, write. Okay, tanda apa nama ni? Tanda muka kata ni. Pencil strength of cement in cell D6. Okay, kita setiap sel ni ditandakan dengan alamat dia. Contoh dia, ini alamat. Okay, saya tekan sini, dia keluar alamat F2. Tengok kat sini ada alamat dia, F2. Okay, tengok cursor saya kat sini ada alamat F2. Saya tekan kat sini, K3. Kita baca daripada row dahulu, column dahulu. Baca row. K3. So, K3 nampak kat sini. So, kalau kita kat sini, write
cell in B6, kita baca B 6. B6. So kat sini. Okay, tulis apa? Tulis benda ni. Tensile strength of cement in cell B6. Malas sangat type copy paste. Ataupun type lah benda ni kat sini. Type. Change font color. Change font color, tukarkan warna tulisan ni. Okay. Tukarlah kat berapa tak kisah. Yang ditukar selain pada warna hitam. Select range B6 G6. Okay. Select range B6 hingga G6. Macam mana nak buat? Select macam ni. Okay. Awak tekan sekali dan tekan tarik. Jangan tekan awak lepas awak tarik. Itu macam awak pindahkan isi dia. Okay. Tekan. Jangan lepas. Tarik sampai G6. G6 di sini. Okay. Sampai sini. Silap. Okay. Tarik. Tekan. Jangan tarik awak lepas awak tarik. Itu jadi pemindahan. So, tekan dan tarik. From Excel formatting toolbar, klik the merge and center. Klik mana sini. Okay, tu. Kemudian tambah 2019. Ni tambah ni lah tahun pada end of the transition of cement. Okay. Kita buat contoh satu lah. Yang ni kita buat sendiri. Okay. Type benda ni. Ini. Kemudian paste. Okay. Kemudian dia cakap tarik. Tukar color dan sebagainya. Change font kepada merah contoh dia. Kemudian klik pada merge and center. Okay, macam ni. Kemudian tambahkan tahun pada end of ini. Di sini tambah 2019. Tak 2020 tak apa. Okay, tak salah. Okay, itu saja latihan pertama. Kemudian masuk pada latihan yang kedua. Okay, yang ni kita buat sini . Okay, exercise 2, apply formatting. Select each of the 5 cells in the range B18 sampai B22. Format the cell by clicking the appropriate formatting tool button from the formatting. Okay, klik yang ni, kemudian adjust. Tukar apa? Currency, nak tekan mana? Okay, yang ni yang lama. Okay, yang ni yang lama, yang baru ke atas ni. Okay, yang baru ke atas ni. Dia simbol dulu panggil dollar. Sekarang ni gambar duit shilling dengan duit kertas ke atas tu. Okay, so currency ni tukar pada tekan currency gambar duit. Kalau percentage tekan persen. Kalau thousand koma ni tekan koma. Okay, increase apa? Nambah. Decrease kurang. Okay, tekan ni lah. Okay. Kemudian apply border. Okay, apply border macam mana? Select the range, the color cell and left and use border tool in the formatting toolbar to add thick border around the. Okay, awak select. Kemudian kita tambah border dan border tu lebih tebal. Warna hitam dia tu. Tengok kat mana cari benda ni. Okay, semua dekat atas. Exercise 4. Create text box. Click the text box tool, the drawing toolbar. Okay, cari atas drawing toolbar mana. Okay, misalnya the text box mana cari, kat tu ada. Okay, kat mana? Kat atas ni ada dah contoh. Kemudian to add special formatting, right click the edge, okay, choose format pivot, type nama awak dalam kotak ni. Okay, nama awak. Okay, exercise 6, A5. Ini apa 4, A5. Exercise 5, use the format painter. Okay, format painter. Yang ni lah macam dalam Word tadi kan ada format painter kan. Okay, yang ni sama ada format painter. Maksudnya kita nak copy format ini. Format ni maksudnya apa? Tulisan ni jenis apa? Ketikkan font dia Arial size 10 bold. Kita nak benda yang sama berada kat bawah ni. Yang ni pun kena pakai font yang sama macam ni. Tak payah tukar satu-satu. Okay, dia punya kotak dalam dia warna kuning. Lepas tu tulisannya warna putih, atas kotak warna purple. Okay, kita gunakan benda ni. Use the format painter button on the Excel standard toolbar to quickly format the range B18
63 to C66. In the same way, add the average formatted at the left. Okay, maknanya kita copy benda ni, tekan apa, dan kita dapat format dia. Okay. So, saya tunjuk semua, terus dapat benda sama macam ni. Okay. Kita mesti dapat. Okay, habis exercise 5. Ini bahagian formatting. Kemudian kita masuk pada basic editing. Okay, editing tadi formatting, basic editing. Exercise 9. Okay, exercise 9 yang ada basic editing. Nampak kan? Okay, basic editing. 7, 8, 9. Okay. Fill in edit. Okay, select range B7 to B8. B7 hingga B8. Position of the pointer to the fill box for the small black square in the lower right corner. Kita pilih ni, nampak ni ada kotak. Select dua ni, kemudian ada bawah ni ada kotak kecil kan. Okay. Okay. Drag the fill box down. So it's going to the sequence. Okay, macam contoh ni, dia akan keluar satu barisan yang sama. Okay, dia akan keluar 5, 10, 15, 20, 30. Okay. Okay, cara kita nak tulis format kita tu lebih lancar, tak perlu awak nak type satu-satu. Awak boleh type, sama je boleh type, tapi kita nak cepat. Tujuan Excel ni adalah untuk mempercepatkan kerja kita. Okay, nampak? Okay, itu yang disuruh buat lah. Okay, drag the fill box down, so Excel sama. Okay, yang ni pun sama. March, April, dia automatic keluar tarikh dia. Mei, Jun, Julai, Ogos sebagainya. Okay, kuarter pun sama. Dia ke kuarter 3, kuarter 4. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Nama QTR ni adalah kuarter. Kuarter ni adalah sukuan. Sukuan tak ada sampai sukuan kelima. So dia akan ulang balik. Repeat 1, 2, 3, 4. And repeat again kuarter 1, 2, 3, 4. Okay. Do the same cell for C7, C8 and D7 to D8. Okay. Exercise yang ke-6. Exercise ke-7. Use Excel custom list. Select cell B25. Okay. Fill box. Okay. Dan sebab drag down several row. Several refill. Okay. Awak kena tarik dia macam ke bawah ni macam ni. Dia akan keluar automatic January, February, March, April. Tapi in English lah. Kita ada bukan in bahasa semua. Okay. Yang sandi pun akan keluar. Awak tak payah type. So, try buat benda ni nanti. Okay, yang ke-8. Copy and paste a formula. Okay, reference value 6%, another reference value 100, formula 6. In D47, kat sini. Make D47 the current cell. In the formula bar, drag over the formula. In the formula bar, okay, nampak formula bar. Bila kita klik sini, tengok bahagian atas, bahagian formula bar sini. Okay, ni formula bar. Di formula bar sini menyatakan bahawa D45 times D46 equal to 6. Maknanya 6% kali dengan 100 dapatlah 6 kat situ. Okay, formula bar kat situ. Okay, drag over the formula and hit Ctrl C. Ctrl C adalah kita copy formula tersebut. Copy that formula and then hit the escape. Dah tekan copy, tekan escape. Klik cell B49, so B49 and hit Ctrl V. After copy, escape, Ctrl V, paste. The same result 6 should be displayed. Maknanya kat sini akan keluar 6. Bukan awak type 6 kita nak copy formula. So kat sini bukan nombor 6. Kalau awak klik kat sini dia akan keluar ialah D equal to D45 times D46. Okay. So dia akan tunjukkan formula, bukan angka 6. Hasil daripada mana 6 ni? 6 ni ialah daripada D45 times D46. 6% kali dengan 100 dapat 6. Okay. So bila awak copy,
Awak paste kat dia, so dia akan keluar dekat bahagian sini. Should value dia akan keluar exactly bukan nombor 6 tetapi formula 6, tetapi dekat display kat sini angka B49 ni adalah angka 6. Should be the same. Okay, should be the same. Mana dia punya result dia? Okay, method 2. Method 2 adalah dua kaedah method untuk copy and paste formula. Method 1 yang ni, method 2 again make D47 again sebagai active cell. Awak klik mana-mana cell tu dia jadi active cell lah. So tak percaya ni, awak tengok dekat bahagian tepi ni, bahagian name box tu adalah D47, ada address the cell tu lah. Okay, ni formula bar dia. Klik Ctrl C, klik B41, tekan Ctrl ni, tekan Ctrl C, dia akan copy ini formula, bukan isi dalam ni display number ya. Kemudian klik cell B51 and hit Ctrl V. Okay, dia paste macam biasa. A different result should be displayed. Okay, tengok apa yang beza kat sini dengan sini nanti. Tekan sama. Dan different result 0 should be displayed. Okay, Excel adjust the cell reference in the copy formula. Okay, awak tengok kedua-dua ni apa perbezaan nilai dekat sini. Satu menggunakan kaedah yang ni, dua kaedah ni. So sama ke tidak, itu awak akan cuba buat nantilah. Ada sama ataupun tidak. Okay, yang first awak akan dapat 6 kat sini. Yang kat sini awak akan dapat berapa? So different result should be displayed. Kosong seperti sini. Why? Okay, seterusnya exercise 9. Exercise 9. Okay, edit paste special to convert formula to value. Okay, click each of the cell B65 to B69. Okay, ni klik each ni and see the formula. Kita tengok sini formula dia berapa. Okay, klik sini awak tengok kat atas formula ialah 40 plus 6 dia equal to 46. This one 40 plus 4. This one 100 plus 43. This one 102 minus 2 and this one 7 times 2. Okay, klik each of the sini kita tengok. Okay, satu ini bukan angka 46 tetapi hasil daripada formula. Formula iaitu pinggiran ke atas ni, bahagian formula box, formula bar ni, awak tengok apa hasil dia. Okay. Okay, select the range B65. Okay, select range ni. Kemudian from the menu choose edit. Okay, ni klik edit. Okay, menu edit. Paste copy. Okay, edit copy. Tekan mana? Copy kat sini. Kemudian paste dekat mana? And paste special. Okay, klik D6 ni, D65 dan edit paste special. Okay, saya tak buat lagi. Okay, tengok sini dia ada paste special. In the paste special dialog, toggle to value option and klik OK. Okay, dalam paste special nanti awak cari bahagian value option dan klik OK. Okay, apa maksud sini? The number in the range D65 to D69 should appear the same. Sepatutnya keluar sama. Keluar sama seperti mana yang berada pada B65 hingga B69. However, click each the value in the column and see the formula bar. Tetapi, bila awak klik kat sini, awak tengok balik kat formula bar, adakah formula itu sama seperti B65 hingga B69? Okay, tengok. Awak paste benda sama, tetapi dekat sini value ni awak tengok balik kat formula dia sama tak formula seperti formula ini. Okey. Jawapan. Okey, exercise 10. Edit, copy and edit paste special to transpose data. Okay. Exercise 10. Okay, edit, copy and edit paste special to transpose data. Okay, ini data in row. Okay, transpose data. Okay, highlight range B for 85 to D87 in left. Okay, kita highlight. From Excel menu choose edit copy dan klik cell B90. Kemudian kita pastekan dia. Paste special, open the paste special.
klik the transpose. Okay, transpose. Dekat page special nanti klik transpose. So awak akan nampak data tu macam mana. Okay. Awak akan dapat data macam ni. Ini katakan kita buat row January, February, March. Dia akan tukar pada bentuk kolom January, February, March. Dia akan transpose from row to column, column to row. Sepatutnya dapat macam tu. Okay. Awak akan dapat balik data macam ni. Kalau sini kita gunakan row bulan January, February, March. So dia akan jadi kolom January, February and March. Okay. Okay, itu saja latihan untuk permulaan Microsoft Excel ini. Ada apa-apa nak bertanya tak? Silakan kalau apa nak tanya. Ada apa nak tanya tak? Kalau tak ada apa-apa, saya nak tunjukkan pelajar yang akan bersama saya untuk next class ni. Cik, ada 2 exercise kan? Yang pertama tadi adalah lab 1. Yang kedua ni adalah exercise, ada 2 workbook. Exercise 1 untuk Excel. Exercise 2.1 tapi ada 2 workbook. Okey, apa soalan dia? Tak ada apa. Cik. Clear ke? Saya cakap macam tu boleh faham lah. Faham. Okey. Okey, saya tunjukkan pelajar yang bersama saya dahulu. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Encik, Ya, saya cakap. last submit bila? Dah submit yang ni nanti kami tentukan. Tapi tak apa, sebelum lab, sebelum ni lah, sebelum masuk minggu depan dah hantarlah semua. Tapi sebenarnya ikutkan hari ni boleh hantar dah ni. Sekejap aja. Yang lab tu, yang exercise ni tak apa. Okay, lab ni boleh hantar hari ni ya. Okay, nanti Cik Koordinat akan setting dia punya CDOS untuk kelas tu. Nanti senarai nama pelajar yang bukan saya nanti saya akan remove daripada CDOS. Okay, pelajar-pelajar saya kekal dalam tu. Yang bukannya saya minta nanti WhatsApp group ni nanti ni pun tolong create satu lagi untuk kelas Cik Koordinat bersama Cik Koordinat, dan yang separuh tu akan berhijrah ke sana. Boleh lihat group yang ni. So yang kekal bersama saya ni adalah seperti berikutlah. Okay, ini tunjukkan senarai nama dia. Ikut senarai yang mudah, saya ambil yang first class ni, mana yang kelas 21 orang pertama ni bersama saya. Okay, Amir, Puvinesh, Muhammad Hanif, Aiman, Hairul Nizam, Siti Aisyah, Samin. Okay, saya just ambil yang 21 orang pertama dalam senarai kelas awak ni sebagai dalam kelas saya. Okay. Dan yang sebakinya yang ni bersama dengan Cik Koordinat lah. Daripada Irfahan sampailah pada Vishnu anak lelaki Raja Kumar. Senarai yang 42 ke bawah, 21 ke bawah lah. Daripada Irfahan bin Ghazali sampai kepada Vishnu anak lelaki Raja Kumar. Saya minta someone daripada grup ni jadi wakil kelas satu lagi, create satu WhatsApp group, invite Cik Koordinat ke dalam kelas tu dan dibincanglah cara penghantaran untuk lab 1 dan exercise 21. Okey, saya ulang balik. Ini pelajar kelas saya daripada awal, okey. Daripada nombor 1 sampai nombor 21. Okey, yang ni kelas saya dan satu lagi kelas ni. Okey. Ada apa nak tanya lagi tak? Saya tunjukkan satu benda lagi. Ada nak tanya apa-apa tak? Okay, silakan Muhammad Hanif. On-kan mic dan tanya. Nak tanya apa? Encik, apa lab work tu tak boleh buka lah, Cik? Kenapa tak boleh buka? Saya tak tahu, saya tekan dia tak boleh nak masuk, tak boleh nak download benda tu. Awak seorang ke ataupun Saya awak seorang ke? saja. Minta bantuan dengan kawan lagi. Kalau ni, awak boleh minta ni. Boleh minta bantuan dengan kawan. Kalau awak PM saya nanti sekarang.
Okey, saya nak tunjukkan bahawa Excel ni, Excel yang kita belajar tadi ni, bukan sahajalah boleh buat benda ni. Kita boleh tukarkan ni kepada bentuk apps Android lah. Dan saya pernah buat benda tu. Okey, saya pernah buat benda tu. Saya pernah gunakan Excel ni, saya jadikan dia sebagai apps Android untuk mengira zakat pendapatan. Okey, saya tunjukkan contoh yang saya dah buat. Okey. Ini adalah apps saya buat. Okey. Menggunakan Microsoft Excel. Okey, Microsoft Excel. Saya buat dia sebagai calculator untuk mengira zakat pendapatan. Kalau tengok memang Excel lah, pasal bawah ni nampak ni, ada logo Excel bawah ni. Okey, create formula. Saya dapatkan formula ni pun daripada Jabatan Agama. Lembaga Pusat Zakat Zakat Pulau Pinang. Okey, saya ambil contoh macam tolak diri berapa, kira anak, isteri, perbelanjaan. Memang ini adalah pengiraan standard. Okey, untuk inilah. Okey. Dan lagi. Okey, tapi dia kena gunakan ada satu app lain lah untuk mengira begini. Okey. Ni kita pendapatan dan tolak. Ni semua pakai Excel sahaja. Simple. Excel pun boleh buat apps. Okey. Tapi dia adalah gunakan apps lain, aplikasi software lain untuk ni. Saya takkan ajar benda ni. Okey, ini agak ringan sikit lah kita buat formula. Kemudian kita nak transform dia tukar kepada ni. Awak boleh download dekat Google Play. Awak check dah calculator zakat pendapatan ni. Boleh awak hebah kepada kawan-kawan mana yang dah kerja tu cara nak kira zakat. Okey. Tak besar, file dia 1.8 MB saja. Saya buat saya dah buat dua. Satu ni gunakan apa nama ni? Ini flash. Okey, sebenarnya tak ada lah. Yang ni file dia besar kecil ya. Ada yang komen bodoh semua. Okey, ini kecil je 284 KB. Yang tadi 1.8 MB. Kecil je file dia. Yang ni tak payah online, tak apa, tak ada internet pun kita boleh gunakan. Dua-dua ni tak payah internet untuk kita gunakan. Ni saya buat suka-suka je lah ni. Okey, lab 1. Okey, nanti awak buat dulu yang lab tu dulu. Nanti tengoklah saya akan removekan secara yang bukan pelajar saya daripada grup CDOS. Nanti saya serahkan pada koordinat benda tu, pelajar yang lain tu. Kemudian dia akan buat grup dan dia akan masuk dalam grup tu bagi enrollment key yang baru untuk grup awak. Okay, so nanti untuk hari kita esok aku mungkin boleh start hantar yang lab kedua. Okay, awak masuk lab kedua nanti hantar. Okay, kita akan arrangekan dahulu soal grup dalam CDOS ni dulu. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Sila angkat tangan. Kalau tak ada apa-apa, boleh buka CDOS dan download. Ada apa nak tanya tak? Dalam kelas ni ada 42 orang. Ada siapa lagi tak yang saya tak panggil nama? Nurul Farhanis ada tak? Nurul Farhanis ada tak dalam ni? Ada 41 kan? Rajeshwari ada tak? Rajeshwari? Ada 42 orang. Ada Encik, ada. Saya panggil tadi bagaimana? Line saya slow Encik. Sorry Encik. Rajeshwari ada. Vishnu ada ke dalam ni? Vishnu yang ada kecemasan ada tak dalam ni? Vishnu tak ada. Nurul Farhanis ada tidak? Nurul Farhanis kalau ada angkat tangan saja, kalau tak boleh nak on mic, terus angkat tangan saja, raise your hand. Macam tak ada ke? Kita tengok nama ni. Nurul Farhanis. Hello.
Dalam ni namanya ada. Orang ni mana pergi? Tak ada ke? Nurul Fahamis. Saya Encik. Panggil tadi awak tak dengar ke? Awak tak boleh masuk? Dia slow. Lain slow. Kita boleh tengok sini tender siapa yang masuk keluar masuk ni. Kita nak tengok. Kita boleh tengok senarai yang datang tak datang ni. Orang yang keluar masuk semua ada. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita stop kat sini dulu kelas kita ini. Kalau ada apa-apa boleh letak dalam grup. Dan sementara tu boleh setting grup. Boleh setting ni lah apa di grup baru bersama Cikgu Adnan. Okey. Sampai sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat tengah hari. Baik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik.